Sehingga pada malam yang berbahagia ini, sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib yang telah sama-sama kita sempurnakan dengan cara berjamaah, dan pada masa yang sama kita berpeluang meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini kita mengharapkan keampunan daripada Allah, kita mengharapkan rahmat serta keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kita berkaitan dengan hukum jenazah, iaitu sambungan pada perbahasan tindakan terhadap seorang muslim ketika nazar. Tindakan terhadap seseorang muslim ketika nazar. Perkara ini telah kita bincang pada pertemuan yang lalu, cuma malam ini kita sambung tindakan seterusnya. Bila mana kita berdepan dengan orang yang sedang dalam keadaan nazar, besar kemungkinan kita akan hadapi melibatkan ahli keluarga kita, melibatkan ayah kita, mak kita, ataupun orang-orang yang dekat dengan kita. Maka perkara ini semestinya diketahui oleh kita semua. Pasal setiap daripada kita ni akan berhadapan dengan sakaratul maut. Setiap daripada kita ni akan berdepan dengan sakaratul maut, dan setiap di kalangan kita ni juga, walaupun kita belum lagi dalam sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala akan uji kita dengan kematian orang-orang yang tersayang, yang dekat dengan kita. Besar kemungkinan anak kita, suami kita, isteri kita, ayah kita, anak nenek kita dah seumpama. Maka bila mana perkara tersebut akan dihadapi oleh kita semua, tak dapat tidak, semestinya kita semua memahami tindakan terhadap seorang muslim bila mana ia berdepan dengan sakaratul maut, sakit dalam keadaan sakaratul maut. Kita ni keturunan mati, tuan-tuan. Kita semua ni jenis keturunan mati. Tak ada jenis keturunan yang akan tungkak lagi, akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala bila-bila masa. Ni bakal jenazah belaka kita ni. Saya sama tuan-tuan bersama ni bakal jenazah. Maka atas sebab itu tuan-tuan, kalau kita rujuk pada kata-kata Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana hati kita tu ada penyakit, bila mana hati kita tu ada sakit, ada penyakit, maka penawar yang paling mujarab untuk mengobati hati yang sakit itu, iaitu dengan cara kita ingat pada mati. Kita bincang berkaitan dengan kematian. Kita bincang bagaimana kita ni akan menghadapi saat sakaratul maut. Kita bincang bagaimana untuk kebahagiaan selepas daripada mati, boleh mengobati hati kita. Kalau kita tak cerita pasal mati, maka kita akan sibuk dengan agenda kita masing-masing, sibuk dengan dunia kita masing-masing. Tapi bila mana kita fikirkan mati, sesibuk mana pun kita, maka pasti kita ketika akan tersentak sekejap memikirkan kalau Allah kita diambil oleh Allah Ta'ala pada hari ini, adakah kita sudah bersiap sedia? Kalau ini hari terakhir kita, adakah kita sudah bersiap sedia? Kalaulah minggu ni minggu terakhir kita, adakah kita sudah bersiap sedia? Ataupun pada bulan ini bulan terakhir kita, ataupun pada tahun ini tahun terakhir kita, adakah kita dah siap bersiap sedia dengan ketaatan pada Allah, dengan keimanan kita, dengan ketakwaan kita, dengan keikhlasan amal ibadah kita? Semua tu mesti diambil kira,
mesti diambil kira. Lebih-lebih lagi lah bila mana Allah Ta'ala uji kita dengan sakit. Allah Ta'ala uji dengan sakit. Allah Ta'ala uji kita dengan lanjut usia. Uji kita dengan lanjut usia, uji kita dengan sakit. Ni gambaran tuan-tuan. Umur kita ni tuan-tuan akan berakhir. Ni bukan nak menakutkan. Ni bukan nak menakutkan ayah-ayah yang tua-tua, yang dah umur. Pasal sifir dia macam tu. Sifir dia macam tu. Sifir zahir dia macam ni. Sifir hakikat kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya mati ni tak kenal usia. Muda ke, tua ke, miskin ke, kaya ke, tak syarat semua tu. Sakit ke, sihat ke, sampai masa sampai ketika dia akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Tetapi alamat zahirnya, alamat dan petanda zahirnya, bila mana kita diuji dengan sakit, tu tanda. Tanda kita akan tinggalkan kehidupan kita di dunia ini. Dunia yang fana ini dan akan kita tinggalkan. Tu checkpoint Allah Ta'ala bagi pada kita. Begitu juga dengan petanda di tubuh badan kita ini. Petanda-petanda di tubuh badan kita. Kalau dulu zaman kita belasan tahun dulu, rambut di kepala kita tu hitam, janggut kita pun hitam, misai kita pun hitam. Sekarang ni tuan-tuan, rambut dah bertukar jadi putih. Bukan rambut saja, janggut pun dah jadi putih, misai pun jadi putih. Apa lagi? Bulu kening pun jadi putih. Semua putih tuan-tuan. Putih tadi tuan-tuan menggambarkan pada kita tuan-tuan, bila dah sudah lari daripada sifat kebiasaan tuan-tuan, patutnya kekal lah sampai macam tu. Tapi tidak, Allah Ta'ala nak mengingatkan kita dengan tumbuhnya uban di kepala itu, nak suruh kita ingat umur kita ni sudah lanjut. Nak suruh kita ni fikirkan saat sakaratul maut kita, sebelum ianya datang menjemput kita dalam keadaan mengejut. Petanda-petanda tersebut menggambarkan peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah makruh kita cabut ubat. Makruh cabut ubat. Saja-saja nak cabut ubat tadi. Makruh. Biarkan di kepala kita, moga-moga kita tengok cermin. Zaman kita muda-muda dulu rambut kita hitam, sekarang dah bertukar jadi putih. Moga-moga kita ingat pada kain putih. Moga-moga kita ingat pada kain kafan kita yang warna putih. Nak tengok macam tu. Tengok bila mana kita tengok cermin dulu muka kita licin, sekarang muka kita sudah berkedut. Tu gambaran apa benda tuan-tuan? Gambaran kedudukan kita selepas pada ni tuan-tuan bertukar akan jadi bangkai yang paling busuk atas dunia ni tuan-tuan. Itulah bangkai manusia. Bangkai yang paling busuk tuan-tuan manusia. Bangkai manusia. Sebab tu tak payah nak ego sangat kita tuan-tuan. Bila mana kita fikirkan kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jadikan kita daripada setitik air mani yang jijik tuan-tuan, jatuh ke tanah, ayam pun tak sanggup nak patuh, itik pun tak sanggup nak sudu, tiba-tiba jadi manusia tuan-tuan. Alhamdulillah, panjang akal kita, sihat sejahtera kita tuan-tuan, bagi pangkat, bagi kelulusan, bagi kekayaan dan macam-macam. Kadang-kadang dengan ujian tersebut kita lupa kita ni hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat, penghujung kita tuan-tuan ialah bangkai yang jijik. Jadi bangkai lepas ni bertukar jadi makanan cacing, makanan ulat. Tukar jadi makanan cacing, makanan ulat. Maka apa kelebihan kalau itu kedudukan kita tuan-tuan? Kalau seumur hidup kita tuan-tuan yang kita lalu tu daripada awal dalam keadaan jijik, kesudahannya dalam keadaan jijik juga, antara keduanya tuan-tuan, daripada setitik air mani sehingga kita bertukar menjadi tanah balik tuan-tuan. Bila mana kita dibumikan, kita dikebumikan oleh sahabat-sahabat kita, antara proses tersebut tuan-tuan, kita nak pastikan kita ni mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak jadi orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala.
tinggi darjat di sisi Allah Ta'ala. Hebat keimanan kita di sisi Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal nilai kita selepas pada mati, nilai iman. Nilai kita lepas pada mati, nilai ketakwaan. Nilai kita selepas pada mati, nilai amalan. Nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan nilai kekayaan lagi, bukan nilai kemewahan lagi. Nilai kehebatan rohani kita di sisi Allah Ta'ala. Maka sehebat mana pun pangkat kita dunia pada hari ini, sekaya mana pun kita dunia pada hari ini, kalaulah balik akhirat besok tuan-tuan, tengok-tengok rohani kita gersang, tengok-tengok tuan-tuan iman kita tuan-tuan, hidup segan mati tak mau, iman kita tuan-tuan kemarau ketika itu, maka tak ada nilai sikit pun kekayaan kita, tak ada nilai sikit pun kemewahan yang kita sedang menikmati, tak ada nilai tuan-tuan. Maka sebab itulah kita nak pastikan bila mana kita tahu kita ni keturunan mati, kita ni bakal-bakal jenazah, jangan kita sibuk, jangan terlalu sibuk sangat dengan menguruskan dunia sampai lupa kepada persiapan akhirat kita, melibatkan solat, puasa, zakat, haji, bersedekah, baca Quran dan seumpamanya banyak. Tu kena persiapkan. Saya cerita secara umum dan nak cerita pada malam ini dari segi sudut persiapan. Persiapan bila mana kita berdepan dengan seseorang yang dalam keadaan nazak, rentetan daripada apa yang telah kita bincang dalam pertemuan yang lalu. Maksud nazak ialah tanda-tanda mati yang zahir ke atas orang yang sakit dan roh mula dicabut daripada jasad. Itu nazak. Tanda-tanda si fulan bin si fulan itu nak mati dengan sebab ada tanda-tanda dia. Kaki, pegang kaki sejuk, tengok hidung, jatuh hidung, tengok telinga, jatuh. Kaki pun tuan-tuan daripada boleh buat macam tu, tiba-tiba tak boleh, jadi straight aja. Itu tanda. Tanda-tanda itu ada. Maka bila mana kita lihat tanda-tanda tersebut berlaku kepada orang tersayang, duduk berdamping dengan kita, duduk sebumbung dengan kita, mana tindakan kita? Tindakan pertama saya buat ulangan balik secara hospital lalu. Yang pertama sekali, apabila seorang pesakit telah sampai ke tahap nazak. Bila mana seseorang itu sakit sampai satu tahap, dia sudah nazak, maka sunat bagi ahli keluarganya membaringkannya di atas lambung kanan. Ni bila mana contohnya kalau tuan-tuan tengok ada orang sakit lama sakit ni tuan-tuan, tiba-tiba sihat, mengejut sihat tuan-tuan, tak makan ubat pun, duduk biasa je, tiba-tiba sihat, minta macam-macam, minta nak makan tu, minta nak makan ni, tu kalau boleh jangan tinggal, jangan tinggal. Tu tanda benda tu, tanda tuan-tuan, dalam lebih kurang tak sampai sebulan atau dalam lebih kurang 7 hari tuan-tuan selepas pada tempoh tersebut, dia akan tinggal kita. Ikut pada kajian zahir para ulama tuan-tuan, oleh macam tu, berlaku macam tu tuan-tuan, jangan tinggal. Di samping kita layan dia, maka tuan-tuan dekatkan dia kepada Allah, kembalikan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ceritakan padanya berkaitan dengan ketuhanan, ceritakan kepadanya berkaitan dengan keinsafan, ceritakan kepadanya bagaimana membersihkan diri daripada bentuk dosa dan noda, supaya apa? Proses peluang yang diberikan oleh Allah Ta'ala selepas berlalu masa tempoh sakit yang panjang tadi, tiba-tiba sihat. Kesihatan tersebut bukan untuk makan semata-mata, kesihatan tersebut bukan untuk kita layan hawa nafsu makan minum semata-mata. Jangan. Bukan kata tak boleh layan, tapi jangan lebih-lebih. Pastikan kita guna ruang kesihatan yang buat sementara itu, pastikan ia boleh kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teguhkan keimanan, gilakan Islamnya tuan-tuan sekadar yang termampu. Paling-paling tak ada kalau dia ni tak mampu baca Quran, perdengarkan kepadanya ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau boleh anak-anak baca Quran, isteri baca Quran. Kalau suami sakit, isteri baca Quran.
Isteri sakit, suami baca Quran. Supaya apa? Tak nak kehidupan yang terakhir tu, masa-masa kecederaan tu lara, masa-masa kecemasan itu disibukkan dengan urusan dunia lagi. Jangan sibuk lagi dengan urusan dunia. Biar kita sibuk dengan urusan akhirat. Paling-paling kurang telinga kita ni sering kali diperdengarkan dengan ayat-ayat Allah, diperdengarkan dengan kalam-kalam zikrullah, diperdengarkan dengan tazkirah dan seumpamanya. Kan banyak hari ni rakaman VCD dan seumpamanya. Kita boleh guna perkara tersebut untuk menyedarkan bila mana orang yang sedang sakit tiba-tiba sihat. Maka bagi ruang ketika tu, moga-moga Allah Ta'ala bagi keinsafan kepada dia. Bila mana dah sampai satu tahap, saat akhir dah ada tanda dah ketika itu. Dah ada tanda sakaratul maut ketika itu, tuan-tuan. Antaranya, tuan-tuan, telinga ni jatuh, tuan-tuan. Telinga ni daripada tegak macam ni tiba-tiba jadi jatuh, tuan-tuan. Jatuh, tak tegak lagi dah, tuan-tuan. Terumbang-ambing telinga ni. Lepas tu hidung ni, tuan-tuan, daripada boleh tegak elok, tiba-tiba kadang-kadang dia bengkok sini, kadang-kadang dia boleh bengkok sini, kadang-kadang dia boleh jatuh ke bawah. Bibir mulut ni pun sama juga, tuan-tuan. Kadang-kadang, tuan-tuan, bibir mulut ni masa kita sihat boleh kita naik atas. Bila mana kita ni dalam keadaan nazak, kadang-kadang dia bertukar jadi, kadang-kadang dia jadi sengit belah sini, kadang-kadang jadi sengit belah sini. Tu antara tanda-tanda. Tuan-tuan, kita kena pasti benda macam ni. Bila lagi kita yang jadi ketua keluarga, kena arif benda-benda seumpama ni, tuan-tuan. Ada. Seterusnya, kita boleh pegang anggota-anggotanya ketika itu. Lebih-lebih lagi di bahagian kaki. Kita pegang bahagian kaki, rasa macam mana? Sejuk kaki, tuan-tuan. Sejuk kaki. Itu tanda apa tu? Tanda rohnya ketika itu mula dicabut oleh malaikat Israel. Ketika itu besar kemungkinan dah ada di parah lutut, besar kemungkinan dah separuh badan, tuan-tuan. Maka mula jadi sejuk ketika itu. Tak mati lagi tu. Masa tu, tuan-tuan, pintu taubat masih dibuka tak? Pintu taubat masih dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum nyawa duduk di halqum, sebelum nyawa duduk di gharghar, sebelum sampai di halqum ini, maka tuan-tuan ajar mengucap, ajar kalimah la ilaha illallah dalam keadaan tidak memaksanya. Tu tanda. Yang pegang kaki, dia sejuk kaki. Ataupun kita boleh tengok kaki dia, biasanya boleh tegak sendiri macam tu. Tengok-tengok dia jadi jatuh macam tu, tuan-tuan. Kaki jadi jatuh. Tak tegak lagi dah, tak ada fungsi dah, tuan-tuan. Urat saraf ketika itu tak ada fungsi dah. Maka ketika tu, tuan-tuan, tu tanda-tanda dia dalam keadaan sakaratul maut ketika tu, tuan-tuan. Kita nak buat macam mana? Kita yang menyaksikan, tuan-tuan, nak buat macam mana? Sebelum saya baca kat sini, suasana ketika tu, tuan-tuan, kalau boleh iringilah dengan bacaan ayat-ayat suci Quran. Minat mana pun kita dengan lagu-lagu dan lagu rock, lagu apa-apa saja yang melarakan, tuan-tuan, berhenti, tuan-tuan. Berhenti. Jangan iringi ayah kita, mak kita, orang tersayang ni, tuan-tuan, dalam keadaan dia leka dengan muzik yang melarakan tersebut, tuan-tuan. Iringilah pemergiannya dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Bacakan Yasin dan seumpamanya. Bacakan Yasin dan seumpamanya. Nak macam tu, tuan-tuan. Kalau tak boleh baca, tak mampu baca, tuan-tuan, masa tu kita akan mula menyesal, tuan-tuan. Kalau kita sebagai anak, kita akan mula menyesal. Betapa ayah kita dalam sakaratul maut, kita tak boleh nak tolong masa tu, tuan-tuan. Pertolongan terakhir seorang anak, tuan-tuan, dikala ayahnya, tuan-tuan, dalam sakaratul maut, dia nak tolong, nak ringankan bebanan sakaratul maut tadi, tuan-tuan, supaya tenang. Paling-paling kurang kita duduk di hujung kepala, kita perdengarkan ayat-ayat suci Quran. Maknanya ketika tu kita mula rasa menyesal sangat-sangat dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Hidup kita mewah, duit kita banyak, kekayaan kita bertimbun-timbun, harta benda kita bertimbun-timbun, pangkat kita hebat, tiba-tiba kita tak pandai baca Quran.
apa erti tuan-tuan ketika itu. Sebab tu tuan-tuan, bila mana Allah Ta'ala bagi sihat pada kita, tuan-tuan minta tolong belajar. Tolonglah belajar tuan-tuan. Sekadar yang termampu. Sekadar yang termampu, belajarlah tuan-tuan. Moga-moga paling-paling kurang kita boleh baca tuan-tuan, mengiringi sahabat-sahabat kita, orang tersayang tuan-tuan, dengan bacaan ayat-ayat suci Quran. Paling-paling kurang kita boleh baca Qul huwallahu surah Al-Ikhlas berkali-kali dalam keadaan sebutan dan bacaan yang tepat dengan hukum tajwidnya, sifat hurufnya, makhraj hurufnya tepat kita nak. Masa tu tuan-tuan kita akan menyesal kita ketika itu tuan-tuan. Maknanya sebelum kita ni menyesal tuan-tuan, sebelum anak-anak kita ni tuan-tuan termengaruh dengan dunia, sebelum dunia tu penuh di lembaran hati anak-anak kita, cubalah kita programkan mereka, paksakan mereka tuan-tuan. Kerana apa? Kerana tu saham kita tuan-tuan. Jangan kita tengok mereka berjaya tuan-tuan pakai kereta mewah saja. Jangan kita hanya tengok mereka ni berjaya dengan sebab gaji bulanan puluhan ribu tuan-tuan. Bukan sekadar tu. Kita bukan nak yang tu saja. Kita nak tuan-tuan anak-anak yang soleh, anak yang salihah, yang boleh support kita semasa hidup dan masa kita sudah mati. Dan nak ajar tu. Sebab tu kena pulun habis-habisan. Biar habis duit sikit tuan-tuan untuk ketaatan pada Allah. Biar habis duit sikit untuk nak pastikan anak-anak kita dapat pendidikan agama. Tak apa tuan-tuan. Bayar lebih sikit tak apa tuan-tuan. Hantar sekolah tahfiz 300 bulan. Mahal. Tak mahal tuan-tuan. Tak mahal tuan-tuan berbanding dengan pengajian-pengajian lain tuan-tuan. Ilmu akhirat 300 bulan. Siap makan, siap minum, siap asrama tuan-tuan. Tengok. Banyak Allah Ta'ala nak bagi ruang pada kita. Sebab tu celik mata dalam bab ni tuan-tuan. Okay, seterusnya nak buat macam mana? Bila mana seseorang pesakit telah sampai ke tahap nazak, maka sunat, hukum sunat tak buat pun tak apa, nak biarkan gitu. Kuncikan dalam bilik, tinggalkan dia situ je tuan-tuan. Boleh tak buat macam tu? Boleh, tak ada masalah. Boleh tuan-tuan. Tengok dia tengah-tengah nazak tuan-tuan, anak-anak kunci. Pasal aircon siap-siap kan mewah. Letak atas tilam yang mahal-mahal, tinggal kat dalam tu. Tinggal dalam bilik tuan-tuan. Kita pergi duduk kat mana? Bersembang kat luar, main Facebook tuan-tuan. Layan Facebook, layan Astro dan seumpamanya. Lepas tu tengok, lama-lama sekali buka tengok macam tu. Boleh, tak ada masalah nak buat macam tu. Tapi tuan-tuan, nak balas jasa mak ayah kita ni tuan-tuan, setitik susu mak ayah kita, setitik air susu mak kita pun kita tak boleh nak balas tuan-tuan. Sekalipun dengan apa cara pengorbanan kita sekalipun, tak boleh balas. Sebab tu bila mana berdepan dengan keadaan tersebut, apabila seorang pesakit telah sampai ke tahap nazak, maka sunat bagi ahli keluarga, sunat bagi ahli keluarga, bukan rakan taulat, bukan jiran tetangga, sunat bagi ahli keluarga, orang-orang yang dekat dengan orang yang sedang nazak. Tapi kalau tak ada juga, jiran main peranan lah. Tak ada juga, telefonlah kepada siapa-siapa, mana-mana ustaz ke alim ulama yang berdekatan dengan kita tuan-tuan. Tapi masalah hari ni tuan-tuan, bila mana dekat dengan mati macam ni, bawa orang cari ustaz kan? Bila mana mati, sebelum mati, orang cari ustaz, cari ulama tuan-tuan. Jangan. Walaupun boleh buat macam tu tuan-tuan. Kalau boleh, biar tindakan tersebut daripada kita sendiri. Nak buat macam mana tu? Sunat bagi ahli keluarganya membaringkannya di atas lambung kanan. Sunat kita baringkan orang yang sedang nazak tadi di atas lambung kanan, dengan mukanya menghadap kiblat. Maksudnya kalau arah kiblat kita belah sana, kepalanya di belah sana, dia baring di atas lambung kanan, kepala sana, muka menghadap kiblat. Sekiranya susah untuk berbuat demikian, susah nak buat demikian, susah, ada pilihan seterusnya tak? Boleh? Ada. Maka dibaringkannya dengan terlentang dan mukanya diangkat sedikit menghadap ke arah kiblat. Kita letakkan dia tuan-tuan,
Letakkan dia tuan-tuan, kaki arah kiblat, lepas tu angkat kepala dah, tinggikan kepala, lapik batal ke apa-apa sajalah yang menjadikan kepala tu tinggi supaya muka tu pandang arah kiblat. Itu pilihan yang kedua. Begitu juga dengan kedua-dua tapak kaki sunat diarahkan ke arah kiblat. Tapak kaki ke arah kiblat, macam tu, arah kiblat tapak kaki. Itu kedudukan. Dari segi sudut kedudukan, kita nak handle orang yang dalam sakaratul maut, buat macam tu. Seterusnya, bila mana kita dah buat macam tu, yang kedua, kita sunat diajarkan kepadanya kalimah syahadah. Sunat kita tuturkan kepadanya sunat tuturkan kepadanya kalimah syahadah. Bukan dua kalimah syahadah, mak ni kalimah syahadah, iaitu kalimah la ilaha illallah, dengan cara yang lembut, bukan dengan cara memaksa. Maknanya dalam keadaan tidak memaksa dan mendesak. Jangan pula kita pergi kat telinga dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita pergi kat telinga dia. Lala sekali kata aku dah ajak sebelum ni kau pergi kuliah, kata nak. Kuliah subuh kata nak pergi. Kuliah maghrib kata nak pergi. Jumaat kau datang masa khatib. Nak turun khutbah. Khutbah kedua kau baru sampai. Kan kau dah tahu. Kedudukan sebenar kau dah tahu ni hari ni. Tak payah ceramah dah masa tu tuan-tuan. Tak payah cakap panjang masa tu tuan-tuan. Nak cakap panjang sebelum nazak tadi tuan-tuan. Sebelum sakaratul maut tu tuan-tuan. Sebab tu kita hari ni tuan-tuan, kita bawa ramuan macam-macam ustaz. Hak ni dengan gaya dia, hak ni dengan cara penyampaian dia, macam-macam. Kenapa? Kerana kita nak tarik masyarakat kita. Ada si fulan ni tak boleh terima cara macam ni. Mari ustaz lain, dia bagi cara ni, kemungkinan dia boleh terima cara tu tuan-tuan. Mari yang lain pula, cara ni pula, besar kemungkinan dia boleh terima. Macam-macam ramuan ada. Pasal apa? Pasal kedudukan peringatan tersebut sebelum sakaratul maut. Jangan masa sakaratul maut baru kita nak bercerita tuan-tuan kedudukan sebenar. Masa tu tuan-tuan kita hanya pergi kat telinga dia tuan-tuan dalam keadaan penuh pengharapan supaya dia boleh tuturkan kalimah tersebut. Kenapa? Kerana ambil daripada hadis Nabi. Nabi kata man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi pernah bagi tahu barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Syurga tuan-tuan bagi orang yang dapat akhirkan kalamnya dengan kalimah la ilaha illallah. Sama ada dengan sendiri ataupun dengan pertolongan orang. Kita pergi talqinkan dia. Pergi tuturkan kat telinga dia, dengan sebab kita ucapkan kalimah tersebut dia dengar, dia pun ucap juga, tak apa. Ataupun dengan sendiri dia boleh buat tuan-tuan. Dengan sebab dia dah terlalu biasa dengan kalimah tersebut dalam kehidupan. Sebab tu tuan-tuan, paling kurang tuan-tuan, tahlil ni dalam sehari 300 tahlil dalam sehari. Paling malah 300 sehari tuan-tuan, sebagai melatih lidah kita tuan-tuan. Sebagai latihan lidah kita mengagungkan Allah, meninggikan Allah tuan-tuan. Latih lidah kita tuan-tuan. Yang selayaknya disembah hanya Allah. Bukan wang ringgit, bukan pangkat darjah, bukan selain daripada Allah. Hanya Allah. Kena buat macam tu. 300 tuan-tuan. Saya belajar dengan Datuk Ismail Kamul. Dia showkan dan galakkan semua pelajar-pelajar dia hidupkan zikir, antara zikir yang diajar tuan-tuan paling kurang 300 la ilaha illallah. 300 la ilaha illallah. Banyak lagi hal lain tuan-tuan. Diajar tuan-tuan. Cuma saya bagi satu lah. Kalau bagi semua lain kali tak boleh cerita tuan-tuan. Satu sekali cerita tuan-tuan. Kalau saya terima saya cerita tuan-tuan. Sebelum ni saya dah cerita dalam bab ayat kursi, dah cerita kan? Dah cerita bab ayat kursi kan? Saya cara berdiri diri dengan ayat kursi dah cerita kan sebelum ni? Asyik belum ni. Dah cerita sebelum ni kan? Dah cerita belum ni.
Bagi tahu. Siapa tak datang, tanya orang tahu. Tanya orang yang dah datang sebelum ni. Tahu tak? Saya bagi. Kita tak nak jadi orang yang kedekut ilmu, tahu tak? Kita dapat, kita sampaikan. Hidupkan dengan zikrullah. Paling kurang 300 kali sehari, tuan-tuan. La ilaha illallah. Kalau boleh waktu pagi, tak ada masa pagi, petang, tak ada petang, sebelum tidur waktu malam. Sebelum tidur waktu malam tu. Lepas tu hak lain-lain tu saya cerita lain kali dalam bab istighfar. Istighfar ni tak ada cerita dah, memang kena tiap-tiap hari dah betulnya. Selawat kena tiap-tiap hari dah sepatutnya. Cuma saya cerita lain kali kedudukan susun galuh dia, tuan-tuan. Ada dalam bentuk pengamalan imam, dalam bentuk pengamalan Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali. Ada zikir-zikir melibatkan harian. Kita cerita akan datang. Masuk waktu lah. Kita bagi laluan kepada laungan azan, lepas ni kita sambung balik. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya yang kedua, disunatkan diajarkan kepada orang yang sedang nazak itu kalimah syahadah, yaitu kalimah la ilaha illallah, dengan cara yang lembut, bukan dengan memaksa dan mendesak. Jangan paksa dia, jangan mendesak dia.
Ia dilakukan dengan diulang-ulang kalimah tersebut tanpa menyuruhnya supaya melafazkan. Kita ulang-ulang je kat telinga tu tuan-tuan. Tanpa kita suruh. Tanpa kita suruh dia ucapkan kalimah tersebut. Pasal apa? Pasal kalau dia ni betul-betul tuan-tuan Muslim mukmin, bila mana kita tuturkan kalimah tersebut, dia akan terlintas untuk menuturkan kalimah tersebut. Dia akan datang sendiri ketika. Cuma kita tolong ingatkan kat telinga, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pelan-pelan kat telinga tu. Ulang-ulang dalam keadaan tidak suruh dia ucapkan kalimah tersebut. Biar dia ucap sendiri. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah orang yang hampir mati di kalangan kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Ajarkan, kena ajar tuan-tuan orang yang dekat-dekat nak mati, hampir mati itu dengan kalimah la ilaha illallah. Kita yang kena biasa tuan-tuan kalimah tersebut. Bila mana kita biasa, senang nak tutur. Tapi kalau tak biasa, susahlah nak tutur tuan-tuan. Ada cari kalimah-kalimah hak biasa kita tutur, jadi keluar masa tu tuan-tuan. Kalau kita biasa tutur kalimah apa tuan-tuan? Dia keluar kalimah tu. Tapi kalau dalam kehidupan kita tutur kalimah apa? Kalau la ilaha illallah 300 pagi, 300 petang, malam 300 lagi. Hebat tu. Maka besar kemungkinan tuan-tuan kalimah tersebut senang dituturkan. Pasal dah biasa sangat. Biasa kita tuturkan. Macam orang penyakit latah, tahu latah? Kita cucuk dia, tuan-tuan, dia biasa keluar kalimah tu, kalimah yang biasa dituturkan. Kita juluk je sini, dia keluar. Lidahnya secara tak langsung ketika tu dia keluar macam-macam. Macam-macam tu apa benda tu? Hak biasa dituturkan. Tapi bagi orang yang dekat dengan Allah tuan-tuan, bila mana dia biasa ucap la ilaha illallah, dalam keadaan nazak tadi tuan-tuan, ucapan tersebut bila mana diajar antaranya tuan-tuan, dia senang untuk nak tangkap kalimah tersebut. Dia dengar, ni biasa ucap. Jangan tunggu tahlil dulu. Jangan tunggu doa selamat dulu. Nak bertahlil, tunggu doa selamat dulu, tak jadi tuan-tuan. Hak tu nak pergi makan nasi bulayam, tak apalah macam tu tuan-tuan. Nak makan kari kambing, tak apalah pergi macam tu tuan-tuan. Jangan tunggu, hak tu tak apa, program. Sekali-sekala buat macam tu. Hak biasa hak kita kena buat program sendiri tuan-tuan. Biar ada program kita sendiri kat rumah kita. Kalau boleh biar ada tasbih kita sendiri tuan-tuan. Tasbih tu kena ada kat rumah tuan-tuan. Tanda biar kita nampak bersungguh tuan-tuan. Alah, ngajari pun boleh ustaz. Ya, tengok banyak helah kita tuan-tuan. Ngajari pun boleh. Tengok-tengok ngajari pun tak buat, ngan tasbih pun tak buat, ngapa pun tak buat tuan-tuan. Kalau boleh biar ada sejadah, biar ada tempat untuk kita nak solat tuan-tuan. Solat apa tu? Solat sunat kita tuan-tuan. Tempat tu tuan-tuan. Tempat tersebut tuan-tuan. Jangan kita bagi budak-budak main situ tuan-tuan. Biar tempat tersebut khusus untuk tempat kita ibadah. Dalam bilik itu ada ruang. Tempat kita betang sejadah. Ni sejadah kita, ini tasbih kita. Masa kita nak solat, tu. Masa kita nak bangun malam, tempat tu tuan-tuan. Kena macam tu tuan-tuan. Kena macam tu. Lebih-lebih lagi kita hak sejuk-sejuk berlaku tuan-tuan. Lagi kena ada benda-benda gitu. Lagi kena ada perkara-perkara tersebut tuan-tuan. Ni tasbih pun tak ada dalam tak ada. Kopiah pun tuan-tuan. Sebulan hak sama tuan-tuan. Sebulan kopiah hak sama tuan-tuan. Baru macam belajar. Tak ada tuan-tuan. Biar tukar-tukar lah tuan-tuan. Paling-paling tak ada seminggu sekali. Paling-paling tak ada tuan-tuan. Sebulan 2 kali tukar lah kopiah tuan-tuan. Sebulan tu 2 kali tukar tuan-tuan. Paling-paling kurang. Ni tengok-tengok sebulan tuan-tuan. Hak tu dah, bulan lepas hak tu dah. Masuk bulan ni hak tu lagi tuan-tuan. Tengok. Jangan nampak sangat kita ni tuan-tuan dalam bab ibadah pada Allah. Dalam persiapan untuk menghadapi sakaratul maut, kehidupan selepas pada mati kita. Kita buat sambil lewat. Kita buat biasa-biasa tuan-tuan. Ibadah kita
Lekung solat kita tuan-tuan. 3 minggu sekali basuh tuan-tuan. Sepatutnya seminggu sekali basuh tuan-tuan. Lekung solat kita. Kan? Pasal apa? Nak pada keselesaan. Tuan-tuan. Ibadah kita nak pada keselesaan tadi. Tuan-tuan. Kalau sebulan sekali, tuan-tuan, bau macam-macam. Itu yang jadi tak seronok. Nak solat tu jadi tak seronok. Pasal apa? Pasal bau macam-macam. Ni nilai dia tuan-tuan. Kedudukan dia tuan-tuan. Kan? Kita boleh gambarkan sendiri tuan-tuan. Kedudukan kita dalam urusan ibadah kita sebagai persiapan. Okey, seterusnya. Yang ketiga, sunat dibacakan surah Yasin. Selain daripada kita ajar kalimah la ilaha illallah, maka sunat kita iringinya tuan-tuan dengan baca surah Yasin. Bila mana dia sakit, bila mana dia dalam keadaan nazak, lebih-lebih lagi sunat dibacakan surah Yasin di sisinya, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Bacakanlah kepada orang yang hampir mati di kalangan kamu dengan surah Yasin. Baca kepada orang yang hampir mati. Bukan suruh baca malam Jumaat je. Hak baca malam Jumaat tu teruskan macam biasalah. Tak ada hadis suruh baca malam Jumaat tuan-tuan. Tapi boleh baca tak? Boleh. Ambil hadis hak umum tuan-tuan. Biarlah hak guru-guru kata bid'ah masjid ni buat Yasin malam Jumaat ni tak apa. Kita buat tuan-tuan. Ambil hadis mana? Hadis hak umum. Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Umum kan Nabi bagi tahu. Nabi tak sebut malam Jumaat, malam Sabtu, malam Ahad, tak sebut masa tuan-tuan. Tak sebut hari, tak sebut malam, tak sebut siang. Nabi kata, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti, syafi'an li ashabi, akan bagi syafaat kepada orang yang membacanya. Si pembacanya akan disyafaat pada hari kiamat nanti. Ambil hadis umum tuan-tuan. Nak bakar semangat kita tuan-tuan. Biar orang tak nak buat, janji kita buat. Tapi jangan malam Jumaat aja baca. Malam Jumaat datang masjid. Pasal apa nak baca Yasin? Malam lain tak datang masjid. Tak kena macam tu tuan-tuan. Jangan tumpu satu-satu malam tertentu je. Baca Quran ni tuan-tuan kena jadi tradisi dalam kehidupan kita. Pagi, petang, siang, malam. Nabi pun pernah bagi tahu, hiasilah rumah-rumah kamu dengan baca Quran. Nabi suruh kita hias rumah-rumah kita tu dengan baca Quran. Ni kita hias dengan benda lain. Tak jadi tuan-tuan. Kita hias dengan benda lain. Perhiasan di dinding ni macam-macam. Betul, boleh juga tuan-tuan nak letak ayat Quran situ. Boleh, tapi Nabi tak suruh tuan-tuan. Nabi tak suruh tuan-tuan kita letak ayat Quran di dinding sana. Nabi tak ada. Nabi suruh baca Quran. Tapi salah tak letak? Tak salah. Daripada kita letak benda-benda lain, elok juga sekali kita tengok. Ni ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah. Tengok sini. Sama. Wa may yattaqillah juga. Tengok sana ayat kursi pula. Maknanya kau paling-paling kurang kita tengok. Kita boleh teringat juga. Boleh buat. Tapi lebih pada tu tuan-tuan, selain daripada kita hiasan ruang tamu kita, dinding-dinding di rumah kita dengan bunga-bungaan, dengan perhiasan, corak-corak macam-macam. Hak lebih daripada tu tuan-tuan, suasana rumah kita kena hiasi dengan benda, dengan baca Al-Quran. Pasal dengan baca Quran tadi dia boleh tarik rahmat. Rahmat turun rumah kita tuan-tuan. Bila mana kita baca Quran, rahmat turun rumah kita. Bila mana rahmat turun rumah kita diberkati. Orang dalam rumah tadi diberkati oleh Allah Ta'ala. Kena macam tu tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata, wala taj'alu buyutakum kal maqabir. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu sunyinya ibarat tanah perkuburan. Jangan. Paling-paling tak ada tuan-tuan, tak boleh baca yang panjang, cari hak pendek-pendek. Cari hak pendek-pendek. Tak mampu baca surah Yasin, baca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Sekali baca sama dengan 1/3 Al-Quran. 2 kali 2/3. 3 kali baca seolah-olah kita khatam 1 Quran. Pahala. Jangan duk main air. Khatam Quran sekali
Kita pun baca 3 kali. Sekali khotam memang betul lah pahala. Tapi dia tak sama dengan orang yang baca betul-betul khotam 30 juzuk Quran tu. Jangan main asyik baca keluar Allah je. Tak nak baca hak lain, baca juga hak lain tuan-tuan. Tapi dalam keadaan kita tuan-tuan tak mampu baca hak lain, bacalah qul huwallah. Baca Al-Fatihah dan seumpamanya. Kena tuan-tuan. Kena. Di rumah kita. Tak mampu juga nak baca tuan-tuan. Beli kaset tuan-tuan. Beli kaset, beli VCD, beli apa saja tuan-tuan. Kecanggihan semasa melalui handphone yang canggih tu, buka. Daripada dengar lagu-lagu lain, kita buka, kita dengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Supaya paling-paling kurang tuan-tuan, dengan cara kita dengar tadi tuan-tuan, kita dapat pahala mendengar. Walaupun kita tak dapat pahala sebagai membaca, kita dapat pahala mendengar, tak apa dah. Lebih lagi masa bila mana kita ada anak-anak kecil tuan-tuan. Jangan buka benda-benda tak tentu hala tuan-tuan. Tarbihan di awal, bayi ni tuan-tuan jangan buka benda-benda pelik tuan-tuan. Dengar lagu-lagu, dengan cakapan-cakapan mencarut dan seumpamanya, kalau boleh elok-elok semua benda tu. Buka benda-benda yang boleh menasang minda. Kalau boleh ayat-ayat suci Al-Quran, kalau boleh lagu-lagu nasyid yang boleh membina diri kita tuan-tuan. Banyakkah hari ni tuan-tuan jenis-jenis lagu nasyid tuan-tuan, qasidah yang Hanana ada tuan-tuan. Ambillah tuan-tuan, ya Thaibah lah, itulah inilah tuan-tuan. Macam-macam ada. Cuma bergantung pada kita lah. Bergantung pada kita. Tapi kalau kita jenis tak minat tuan-tuan, memang tak minat tuan-tuan, tak boleh pasang tuan-tuan. Pasang 5 minit boleh, minit seterusnya tak boleh. Minit seterusnya tak boleh. 5 minit tu paling lama. Tapi kalau tengok drama 3 jam tak rasa apa. Tapi kalau dengar Quran 5 minit, panas rasa tuan-tuan. Panaslah tuan-tuan ni. Dosa banyak kat dalam tuan-tuan. Bila mana dosa banyak kat dalam tuan-tuan, rahmat tak boleh nak turun. Bila mana tak boleh nak turun, dia bertembur tuan-tuan. Positif dengan negatif tuan-tuan. Dalam sekali kita jadi rasa panas tuan-tuan, kena taubat pada Allah Ta'ala. Peringkat awal memang rasa macam tu. Tapi kalau dah seronok tuan-tuan, dah biasa, seronok pula. Tak dengar Quran, tak sedap. Tak boleh baca Quran, tak sedap. Nak biar macam mana ibadah kita? Biar kita ibadah tadi tuan-tuan, kita baca Quran, kita beramal apa saja, biar betul-betul ikhlas. Cara nak ikhlas ni tuan-tuan, sampai satu tahap kemuncak dia, biar kita boleh tenggelam dalam keikhlasan tadi. Maksud macam mana tenggelam? Seolah-olah kita tenggelam dalam ikhlas tadi. Kita fana dalam keikhlasan kita tadi kepada Allah Ta'ala. Sehingga lama masa rasa sekejap. Itu dia panggil tenggelam dalam keikhlasan. Lama berlalu masa 3 jam, tapi rasa macam 10 minit. Baca 3 juzuk, tapi rasa macam sekejapnya baca. Itu manis dia panggil, kemanisan. Tenggelam kita dalam keikhlasan kita. Imam baca panjang, seronoknya baca panjang. Imam baca panjang sikit tak boleh. Komplain. Lepas tu saya tak baca panjang dah sekarang ni tuan-tuan. Sebab orang komplain tuan-tuan. Tuan-tuan, saya tak duduk pada tuan-tuan orang tulis soal layang kat saya. Dulu saya pegang jawatan imam ni panjang-panjang kita baca tuan-tuan. Sekarang ni pendek lah kita baca. Pasal apa? Orang tak suka kita baca panjang. Kuliah panjang orang komplain tuan-tuan. Tapi lepak kedai kopi 3 jam. Lepak kedai kopi 3 jam tak ada siapa nak komplain tuan-tuan. Anak-anak kita tuan-tuan duk main video game dekat pusat internet sebuah kafe tuan-tuan, tak ada siapa nak komplain. Hak duk lepak atas bukit ni tuan-tuan, tak ada siapa nak komplain. Ustaz bagi kuliah lebih pada sejam, ada saja orang komplain tuan-tuan. Itu masyarakat kita hari ni tuan-tuan. Masyarakat kita macam ni tuan-tuan. Tidak nak menghargai apa yang ada tuan-tuan. Sepatutnya syukur apa yang ada tuan-tuan. Ustaz hak jauh datang pada kita, alhamdulillah, syukur. Hak tua ada, hak muda ada ustaz tuan-tuan. Hak tua dah hilang saudara kita tuan-tuan. Ustaz Ishaq-Din tuan-tuan. Ustaz Ishaq-Din ni bukan hilang mati ni tuan-tuan. Tak larat nak bawa kereta sendiri, tak larat. Lalas sekali tak datang dah kan. Tak datang. Dia minta uzurkan diri. Kalau nak belajar nak pergi rumah dia. Nak pergi rumah dia. Pasal apa? Masa ada tak nak menghargai. Dalam sekali ustaz dah tak boleh datang dah. Nak belajar pergi rumah dia.
Sedangkan pengajian hak paling utama kita kena dahulukan pengajian tauhid. Tengok-tengok hak tu hak paling tak ada sambutan. Tapi kalau buat program ceramah umum, ramai pula datang. Silap kita hari ni tuan-tuan. Tu kelemahan kita pada hari ni tuan-tuan. Dalam sekali lepas satu-satu kita kehilangan pakar-pakar dalam satu-satu bidang tertentu. Lebih lagi dalam bidang ilmu tauhid, ilmu nak mengenal Allah. Dah tak ada tuan-tuan. Nak ganti tak ada orang tuan-tuan. Tak ada yang pakar. Ada hak pakar tuan-tuan. Pakar benda lain lah tuan-tuan. Pakar dalam bidang tauhid tak aman. Okay, seterusnya maknanya hiasilah kita rumah-rumah kita dengan baca Quran. Bukan baca pada orang mati saja. Tunggu mati ni baca Quran ni. Tradisi dalam masyarakat kita tuan-tuan, kalau bunyi baca Yasin tu, bunyi baca Quran kat masjid tu, tu tanda apa tu? Tanda apa tu? Tanda kematian. Tu makuk punya apa ni? Pemikiran tuan-tuan dah jadi macam tu. Ada kematian baru bunyi baca Quran. Orang-orang kampung dulu tuan-tuan tiap-tiap malam bunyi baca Quran. Kita lalu tuan-tuan. Rumah gelap, pelita ayam je kat dalam. Tapi tuan-tuan bunyi baca Quran tuan-tuan. Kelompok baca Quran ramai-ramai dah. Tu di kampung-kampung dulu tuan-tuan. Kita hari ni kalau bunyi baca Quran tu kita tanya, siapa mati tu? Siapa meninggal tu? Pelik bunyi tuan-tuan. Tu zaman kita hari ni tuan-tuan. Tradisi baca Quran dah hilang dah tuan-tuan. Walha baca Quran tu jadi ibadah. Pelik zaman kita hari ni tuan-tuan. Kita ni jadi benda-benda pelik dah zaman kita hari ni. Mana kita tukar. Kita hak mengaji kat masjid dengan kuliah ni tuan-tuan. Kita balik tuan-tuan, buat balik di rumah-rumah kita tuan-tuan baca Quran. Paling-paling tak ada. Balik waktu subuh tuan-tuan jangan tidur. Balik solat subuh di masjid ataupun solat di rumah dengan sebab tak sempat datang masjid tu, baca Quran. Baca Quran, baca Yasin. Baca Al-Waqi'ah. Bacalah surah-surah apa pun tuan-tuan. Tak mampu. Yang pendek, tak mampu yang panjang, kita cari yang pendek-pendek. Dalam kemampuan kita baca lagi. Nak macam tu tuan-tuan. Sebagai perasan di awal hari kita kena buat macam tu. Seterusnya, dan yang keempat, disunatkan kepada pesakit yang merasai tanda-tanda dan kesakitan maut supaya bersangka baik terhadap Allah dan mencampakkan ke semua bentuk dosa dan maksiat di belakangnya, iaitu melupakannya sambil menggambarkan bahawa dia sedang menghadap Tuhan yang maha mulia dan maha pengampun yang akan mengampun segala dosanya. Kita ni tuan-tuan kena sentiasa positif. Bila mana kita ni ada tanda-tanda di batang tubuh orang sedang dalam keadaan sakit tu sendiri tuan-tuan. Nak buat macam mana? Bila mana dia sakit, maka dia kena belapang dada tuan-tuan. Belapang dada kena. Bila mana kita sakit tuan-tuan, kena belapang dada. Kena terimalah. Reda dengan ujian yang Allah Ta'ala bagi pada kita tu, kena reda tuan-tuan. Kadang-kadang kalau bukan kerana sakit kita lupa Allah. Dengan sebab sakit kita jadi teringat pada Allah, maka kena reda. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita dengan cara dia bagi sakit pada kita, lepas tu kita bertaubat, maka masa tu Allah Ta'ala ampunkan dosa. Pintu taubat tuan-tuan terbuka luas pada kita. Walaupun seluas langit bumi ni tuan-tuan dosa kita, kita bawa pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh ampun tak? Boleh ampun tuan-tuan. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya yang telah lalu, dia kembali pada Allah seolah-olah tidak ada dosa. Kena macam. Kena belapang dada. Bila mana diuji dengan sakit, lebih lagi sakit yang bawa kepada mati, maka kena belapang dada. Jangan buruk sangka pada Allah. Jangan merungut, kenapa aku pula yang dipilih untuk kena sakit ni. Jangan merungut tuan-tuan. Sabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala, belapang dada tuan-tuan. Moga-moga dengan ujian tersebut Allah Taala boleh angkat darjat keimanan kita. Moga-moga dengan kesabaran tersebut Allah Taala ampun dosa-dosa kita. Yang berbaki itu Allah Taala ampun. Waktu di sebalik sakit tadi, bila mana kita boleh sabar, dia boleh mengkafarahkan dosa-dosa kita. Dia boleh lenyapkan dosa-dosa kita. Kena belapang dada masa itu.
Dia disunatkan berbuat demikian selama mana iman dan tauhidnya kepada Allah masih dipelihara. Dalam keadaan iman dan tauhidnya masih dipelihara, maknanya dia ketika tu masih lagi Islam, masih lagi dalam keadaan sedar ketika tu tuan-tuan, maka dia ketika tu kena berlapang dada lah ketika tu. Ambillah peluang-peluang terakhir tersebut dengan cara kita bertaubat pada Allah Ta'ala. Taubat ni tuan-tuan bukan kata kena buat solat sunat tuan-tuan. Tu nak lebih afdal. Dengan sebab dengan cara kita solat sunat tadi, Nabi ajar kita setiap perbuatan Nabi nak buat ni, Nabi ajar sahabat dengan cara mendirikan solat. Maknanya taubat tuan-tuan, kalau kita tak nak solat, boleh taubat tanpa solat? Boleh? Tak nak solat sunat taubat. Kita nak taubat tanpa solat tuan-tuan. Boleh tak? Boleh. Syarat cukup rukun. Cukup syarat tu. Kena ada penyesalan. Menyesal kerana Allah. Menyesal kerana Allah. Dengan sebab kita dah langgar hukum hakam Allah. Kita dah terbabah dalam kehidupan kita. Kena menyesal. Yang kedua, berazam tidak akan kembali pada dosa yang telah kita buat. Yang ketiga, tinggal seberapa segera dosa yang kita buat. Sekarang juga kena tinggal. Kalau kita taubat malam ni juga kita kena tinggal. Lepas tu kalau melibatkan qada, di samping kita taubat maka kena qada. Ada solat-solat hak kita tak qada. Dalam mazhab Syafi'i kita, bila mana terlibatkan qada, di samping kita taubat maka kena qada. Qada macam mana kena taubat ni? Qada yang solat yang kita tinggal dengan sengaja, maka kena taubat, dan pada masa yang sama kena qada. Wajib kedua-duanya sekali. Kalau ada terlibat dengan manusia, maka minta maaf dengan manusia yang terlibat dengan kita. Minta maaf dulu. Lepas tu taubat pada Allah Ta'ala. Kena macam tu. Jangan tunggu cari sejadah dulu. Jangan tunggu 1/3 akhir malam dulu. Takut-takut mati sebelum taubat. Taubat dulu. Taubat dulu. Lepas tu nak buat terbaik lepas pada tu, silakan. Nak buat susuli dengan solat sunat taubat dan seumpamanya. Kena macam tu kan? Tak dapat tidak. Tak dapat tidak. Paling-paling kurang Nabi ajar kita paling kurang 70 kali sehari. Dalam riwayat lain kata 100 kali sehari Nabi bertaubat pada Allah Ta'ala. Sedangkan Nabi maksum. Nabi tak ada dosa. Kita hak dosa ni berapa kali? Kita lepas solat berapa kali? 3 kali. 3 kali 5. Apa? 15 kali. Allahu Akbar tanya. 3 kali 5, 15 kali je sehari taubat. Yang berdosa 15 kali sehari taubat. Tu pun nasib baik solat berjemaah. Kalau tak solat berjemaah, tak tahulah ada ruang masa nak istighfar ataupun tidak. Tak tahu. Maka sebab itulah saya anjur diri saya sendiri pada malam ini supaya kita hidupkan kembali tuan-tuan. Zikir-zikir maksud hak Nabi ajar kita tuan-tuan. Tahlil kita tuan-tuan. Jangan tunggu majlis tahlil doa selamat dulu baru kita nak bertahlil. Hidupkan dalam kehidupan kita 300 paling kurang sehari 300. Istighfar kita paling kurang 100. Selawat kita paling kurang 100. Takbir tahmid kita tuan-tuan kena ada tuan-tuan sebagai perhiasan dalam kehidupan kita tuan-tuan. Seterusnya ini berdasarkan hadis sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana inda zanni abdi bi." Aku berada di sisi sangkaan hambaku terhadapku. Maknanya tuan-tuan, Allah Ta'ala ni tuan-tuan berada pada sangkaan kita tuan-tuan. Kalau kita bersangka baik pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi baik pada kita. Tapi kalau kita sangka Allah Ta'ala tak ampun dosa, nak ampun macam mana kita tak minta ampun. Tapi kalau kita dah minta ampun, Allah Ta'ala ampun tak? Besar mana pun dosa kita, Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa-dosa kita. Tak pelik kan? Besar mana pun tak pelik, boleh ampun dosa. Tu kedudukan bila mana kita berdepan dan dengan orang yang sedang sakit. Lebih lagi dalam keadaan sakit menghadapi sakaratul maut. Ada 4 perkara tu. Yang pertama tadi belum? Kedudukan pesakit tadi. Duduk atas lambung kanan menghadap kiblat. Kalau tak boleh juga, tunjukkan kaki arah kiblat, angkatkan kepala, tinggikan kepala. 1.
Yang kedua, sunat kita ajarkan dia dengan kalimah la ilaha illallah. Yang ketiga, banyakkan baca surah Yasin. Ada juga pendapat para ulama mengatakan dalam keadaan memang dah tak ada tanda-tanda sakaratul maut ketika tu tuan-tuan, maka ketika tu tuan-tuan kalau boleh baca juga suratul Ra'd. Surah Ar-Ra'd. Surah buruh tuan-tuan. Baca surah tu. Nak menghilangkan huru-hara kepenatan dalam keadaan sakaratul maut. Moga-moga boleh tenangkan keadaan. Baca. Ataupun tak nak baca yang tu, bacalah mana-mana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tu yang ke bawah. Yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, sunat kita bersangka baik pada Allah Subhanahu wa taala dan pada masa yang sama ruang-ruang yang ada tersebut mohonlah keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga tuan-tuan, mati tersebut mati yang dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan bersih daripada segala bentuk dosa dan noda, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah tuan-tuan untuk perbincangan kita pada malam ini. Moga-moga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita walaupun belum mati lagi ustaz. Belum nazak lagi ni, lambat lagi nak kena beramal. Jangan tunggu nak nazak dulu nak beramal. Nak baca Quran, nak bertahlil, nak baca Yasin, nak berzikir, nak istighfar, jangan tunggu. Sakit jangan tunggu nazak dulu baru nak baca. Mula sekarang tadi. Latih sekarang. Latih sekarang, moga-moga sampai masa tengok-tengok kita dah biasa dah tuan-tuan. Okey, untuk akan datang kita akan bincang berkaitan dengan tindakan selepas kematian seorang muslim. Bila mana dah mati dah. Dah mati dah, confirm mati. Teh nadi, mati. Tak ada dah, tak gerak. Sini pun tak ada. Tak ada. Nak buat apa benda? Dia ada beberapa perkara disebut dalam kitab Fiqhul Manhaji ni, ada 4 perkara lagi tuan-tuan. Bila mana dah mati dah, maka tindakan kita untuk si mati tersebut tuan-tuan ada 4 perkara lagi tuan-tuan. Tu kita bincang pada pertemuan kita pada masa yang akan datang insya-Allah. Ada soalan ke? Ada? Ada? Sila. Kalau ada angkat suara sikit. Aku tanya tak dengar. Okey. Kita nak baca melalui handphone tuan-tuan. Boleh tak? Boleh. Tu kelebihan yang ada tuan-tuan. Ni handphone hari ni main Facebook je. Handphone tu main WhatsApp tuan-tuan. Dalam handphone tu ada ayat Quran tuan-tuan. Kita boleh tuan-tuan. Programkan dia tuan-tuan, tekan je keluar ayat Quran. Lagi senang tuan-tuan. Tak payah ambil wudu dalam bab ni tuan-tuan. Tak payah ambil wudu. Nak bawa sana sini handphone boleh bawa, nak ambil wudu tak? Tak payah. Tak payah tuan-tuan. Bukan kita menanggung Quran pun. Bukan menanggung Quran masa tu tuan-tuan. Kita boleh bawa sana sini. Tapi kalau kita nak baca Quran sebiji itu pun lagi elok, tapi kecanggihan semasa pada hari ni ada dalam poket kita. Sana sini boleh bawa tuan-tuan. Bacalah Quran. Lebih aula macam tu tuan-tuan. Lebih aula macam tu. Cuma kalau nak masuk dalam tandah tuan-tuan, kalau boleh ada lagu-lagu melibatkan ayat-ayat suci Quran tuan-tuan. Deringan tu tuan-tuan, nada deringan tu kadang-kadang ayat Quran dia guna. Nada ayat Quran tu dia buat nada deringan tuan-tuan. Bila mana orang panggil kadang-kadang ayat tu tak habis lagi, pun dia bertekan. Maka ada ulama bincang kalau ni tuan-tuan. Jadi terputus mengejut ayat tu. Hukumnya haram kita buat macam ni. Jangan buat macam ni. Kalau boleh tak payah guna deringan ayat-ayat suci Quran tuan-tuan. Guna benda lain tuan-tuan. Guna benda lain. Cari deringan-deringan lain. Takut-takut kita masuk dalam bab memperkecil dan mempersendakan ayat-ayat suci Al-Quran. Takut jadi macam tu. Yang pasti baca Quran. Baca Quran ni tuan-tuan, pahala dia kalau kita baca. Dengan sebab kita dah ingat, kita pun tak tengok Quran, tak tengok apa-apa tuan-tuan. Boleh tak baca? Boleh baca tapi kurang pahala. Eloknya kita baca sekalipun kita ingat, tengok Quran. Pasal pahala tengok kita dapat, pahala baca kita dapat. Tengok. Lepas tu bila mana kita angkat suara tuan-tuan, orang mendengar
tadi tuan-tuan. Boleh pahala pula dengan sebab kita baca. Sebab tu bila mana kita baca kat rumah, jangan baca sekadar dengar telinga kita saja. Tu kedeku dia panggil tuan-tuan. Malah kongsi pahala dengan orang tuan-tuan. No, kita baca kuat sikit tuan-tuan. Kita baca kuat, anak kita dengar, dia boleh pahala dengar kita baca. Maknanya kalau anak kita tu pakai ilmu tajwid, kita baca tak betul, dia pun boleh tegur kita. Ada kelebihan tak? Ada kelebihan yang tersendiri di sebalik bacaan ayat-ayat suci Quran. No, macam tu kita. Tak dapat tidak. Habis ya? Sambung di pertemuan akan datang. Sekadar itu saja. Siru ala barakatillah.